Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar? Ingat cikgu lagi tak? Cikgu Yaya harap anda semua dalam keadaan sihat hendaknya. Pada hari ini, Cikgu Yaya akan mengajar kamu mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 4 KSSR Semakan. Unit 11 Sayangi Diri. Tajuk Zaman Remaja. Baiklah murid-murid, sekarang ni Cikgu Yaya hendak menerangkan kepada kamu apakah itu akil balik. Akil balik ialah peringkat kematangan, anggota seksual dan sistem reproduktif seseorang. Akil balik ialah satu peringkat dalam hidup anda di mana tubuh badan anda berubah dari seorang kanak-kanak ke dewasa. Murid-murid nak tahu tak? Akil balik berlaku disebabkan bahan kimia di dalam badan yang dipanggil hormon. Bagi orang lelaki, tanda-tanda akil baliknya dikenali sebagai ihtilam. Manakala bagi perempuan pula, akil balik mereka dikenali sebagai menarki. Murid-murid, akil balik bukanlah buruk maupun baik, tetapi tiada apa yang perlu dirisaukan. Ada yang mengalaminya lebih awal dan ada juga yang lewat. Baiklah murid-murid, murid-murid nak tahu tak, apabila seseorang itu mencapai akil balik, beberapa perubahan fizikal akan berlaku padanya. Perubahan-perubahan ini akan dialami sebagai tanda anda telah meningkat dewasa. Ia juga merupakan tanda keupayaan anda untuk mempunyai anak. Baiklah murid-murid, apakah itu ihtilam dan menarki? Ihtilam ialah ejakulasi atau pancutan air mani kali pertama ketika tidur. Manakala menarki ialah haid kali pertama. Di lelaki, pancutan air mani akan keluar daripada organ seksual mereka. Manakala bagi perempuan yang mengalami akil balik, mereka akan mengalami pengeluaran darah daripada organ seksual mereka. Baiklah murid-murid, jika anda mengalami situasi ini pada kali pertama, jangan panik. Ia menunjukkan bahawa anda telah mengalami kematangan seksual. Baiklah murid-murid, sekarang Cikgu Yaya akan menerangkan kepada kamu perubahan-perubahan fizikal yang akan berlaku apabila anda mencapai akil balik. Bagi lelaki, ia akan berlaku sekitar umur anda 9 hingga 16 tahun. Perubahan yang berlaku ialah seperti perubahan bau badan, tumbuh misai dan bulu dada, halkom kelihatan dan suara menjadi garau, dada membidang, zakar membesar, tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Otot tangan anda dan kaki akan membesar. Baiklah murid-murid, adakah benar ihtilam merupakan satu penyakit? Cikgu Yaya beri anda 5 saat untuk jawab soalan ini. Masa dah tamat. Jawapannya tidak benar. Itu hanyalah mitos sahaja. Ihtilam menandakan kamu telah memasuki alam remaja. Jadi, jangan risau. Baiklah murid-murid, sekarang Cikgu Yaya akan menerangkan pula tentang perubahan fizikal yang berlaku kepada perempuan apabila mencapai akil balik. Seperti murid lelaki, peringkat umur berlakunya akil balik bagi perempuan ialah 9 hingga 16 tahun. Pada ketika itu, jerawat mungkin tumbuh di muka, berlaku perubahan bau badan, bersuara lunak, payudara membesar, punggung semakin melebar, tumbuh bulu di ketiak dan pubis, dan otot tangan dan kaki mula membesar. Baiklah murid-murid, sekarang Cikgu Yaya akan menerangkan kepada kamu apakah simptom-simptom kedatangan haid. Yang pertama, anda akan merasa perut kembung. Kedua, senggugut, iaitu sakit di bahagian perut dan rahim. Yang ketiga, muka berjerawat. Keempat, rasa mual dan loya. Kelima, payudara terasa sakit. Dan yang keenam, gangguan emosi seperti rasa gelisah, murung dan cepat marah. Simptom-simptom ini adalah normal dialami oleh perempuan. Baiklah murid-murid, adakah benar kita tidak boleh bersenam ketika haid? Ya atau tidak? Ya, betul. Tidak sama sekali.
Itu hanyalah mitos. Sebenarnya, bersenam dapat mengurangkan senggugut. Senggugut ialah kesakitan yang dialami di bahagian bawah perut atau pelvis semasa datang haid. Baiklah murid-murid, ketika berlakunya ihtilam dan haid, apa yang anda perlu lakukan ya? Apa yang perlu anda lakukan ialah mesti menjaga kebersihan diri. Kebersihan diri yang macam mana ya? Jangan risau, mari Cikgu Yaya terangkan. Bagi perempuan, jika anda mengalami haid, cara menjaga dirinya ialah: yang pertama, kerap tukar tuala wanita jika pendarahan banyak. Kedua, buang tuala wanita ke dalam tong sanitari. Ketiga, cuci tangan selepas membuang tuala wanita. Dan yang keempat, mandi dan membersihkan diri. Ingat ya murid-murid, amalan kebersihan diri ini perlu dilakukan dalam tempoh haid, iaitu secara umumnya berlaku selama 3 hingga ke 7 hari. Tempoh kedatangan haid adalah berbeza-beza antara individu. Jadi, jika anda kedatangan haid, jangan lupa tandakan tarikh kedatangan haid pada kalender agar kamu mengetahui dan bersedia untuk kedatangan haid yang seterusnya. Tadi Cikgu Yaya dah terangkan apa yang awak perlu lakukan jika kedatangan haid. Sekarang ini, apakah perkara yang perlu dilakukan jika anda mengalami ihtilam? Jangan panik, mari Cikgu Yaya terangkan. Cara menjaga kebersihan diri ketika berlakunya ihtilam. Yang pertama, menukar baju. Kedua, mandi dan bersihkan diri. Yang ketiga, membasuh dan menukar cadar. Dan yang keempat, menjaga kebersihan pakaian dalam. Kebersihan diri perlu diamalkan supaya anggota seksual kita berada dalam keadaan sihat sepanjang berlakunya tempoh ihtilam dan haid. Baiklah murid-murid, jika anda mengalami perubahan fizikal selepas akil balik seperti pertumbuhan jerawat dan berat badan serta ketinggian bertambah, jangan risau. Perubahan ini merupakan perubahan yang normal bagi mereka yang telah mengalami akil balik. Baiklah murid-murid, berikut merupakan perkara yang perlu anda lakukan jika anda mengalami perubahan fizikal setelah mengalami akil balik, iaitu menerima secara positif, menghargai perubahan fizikal yang berlaku, sentiasa bersyukur dan menerima perubahan fizikal dengan hati yang terbuka, berpakaian kemas dan menarik untuk menambahkan keyakinan diri, menjaga batas pergaulan dan sentuhan, mengamalkan pertuturan yang sopan. Dengan cara ini, rakan-rakan anda akan lebih menghormati anda. Baiklah murid-murid, ingat ya, jika berlaku akil balik pada diri kamu, jangan panik. Jaga kebersihan diri dan hargailah diri kita. Ingat tu ya. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu Yaya harap anda semua faham akan topik yang telah kita pelajari hari ini dengan baik, insya-Allah. Terima kasih Daun Keladi. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.